السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. حمدا حامدين حمدا شاكرين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تجيبنا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها جميع السيئات وترفعنا بها إنك على الدرجات وتبلغنا بأصول الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. اللهم افتح علينا علمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم زدنا علما وارزقنا فهما وزدنا علما وارزقنا فهما وزدنا علما وارزقنا فهما. اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك برحمتك يا ارحم الراحمين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. الحمد لله رب العالمين. Musi Surau Imam Tiga Surau Membaca penduduk Doktor Tuan-tuan, ibu-ibu, bapak-bapak yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, syukur juga kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sedikit yang berapa bulan dan berapa kali dah kita 2 minggu tak jumpa 2 minggu tak jumpa. Semua kerana Allah Subhanahu wa taala. Jadi itulah, ya, kita syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah masih lagi sayang dengan kita, masih lagi bagi kita peluang, ya, untuk hidup di atas bumi kemuliaan ini. Ya, Allah bagi kita peluang untuk bersujud kepada Dia. Ya. Dan yang hebatnya Allah pilih kita, kan? Ya, Allah pilih kita, alhamdulillah. Ramai-ramai, kan? Ramai-ramai kita Allah pilih. Datang sendiri. Didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Akbar. Jadi tuan perempuan, ibu bapak-bapak, ya. Ini masalah tu. Bau. Ya, saya banyak bantu ibu doktor ni tadi itu pasal betul kan? Tuan-tuan perempuan, ibu bapak yang mulia Allah, ini gambaran, ya, jantung, ya, jantung. Jantung kita lah, kenapa tak mau? Allah, yang tahu ni anak saya ni, saya suruh anak saya yang di UIA tu berkerja ni. Tak mau. Inilah yang jantung kita yang digerakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selagi jantung kita digerakkan oleh Allah taala, kan, selagi itulah darah kita mengalir pula ke seluruh tubuh badan kita. Tapi darah ni kalau mengalir cantik bagus. Kalau dah tersumbat macam saya ni bermasalah. Saya tersumbat kan. Ada sahabat saya pun tersumbat juga. Itu Allah bagi itu, alhamdulillah. Allah bagi tersumbat pun kita terima juga kan. Betul juga terima. Sebab sakit tu Allah dah janji Allah hapuskan dosa dia kan. Orang yang sakit ni Allah hapuskan dosa dia. Allah baiknya Allah ni. Ya. Itulah kita banyak bersangkut baik dengan Allah Subhanahu wa taala. Jangan hati sangkut. Oh, saya nak sakit, disakitkan Allah. Kasuan, kan? Kebanyakan manusia. Banyakkan manusia, betul lah.
Mana yang tak tahu, mana yang dah tahu tu alhamdulillah, kan, dia kembali kepada Allah SWT. Jadi dengan jantung yang bergerak ni, digerakkan oleh Allah ni, jumpa bergerak. Ini dalam kajian saya dan kemudian mengalir ke seluruh tebabaran. Allah jadikan bumi ni, ada apa? Gravity betul tak? Untuk membantu juga darah ni turun ke bawah, kemudian dipam naik semula ke atas, ada ikut saluran-saluran dia, ikut urat-urat dia, masuk ke jantung semula. Kan? Kalau bersih saluran tu, alhamdulillah, sihat. Boleh lagi tu. 100 kilometer boleh dapat dalam 12 saat dah. Terus 10 saat kan dah mana kan. 12 saat ke 14 kan. Tapi kalau dah sihat, kalau saluran tu dah bersalah, daya tu. Habis-habis pun dalam 10 meter nak berlari. Macam kan. Ini cerita-cerita ini kan. Inilah ya. Tapi di sini ada rasio dia, tuan. Saya dulu masuk ni hospital sakit, gue dicek, suruh dia lagi lah, ada alat dia lagi kan. Asal waya sini besar. Tak juga tahu masalahnya apa sebab saya sakit. Kita cakap sakit sini. Di Seremban ni dia banyak buat masuk dia banyak buat kajian tu, saya tak tahu lah. Tapi orang kata banyak buat kajian. Dia nak tahukan secara terperinci. Banyak situ doktor-doktor pelatih kan. Kemudian dia arahkan pula, dia masukkan saya pula ke satu bilik lagi. Suruh dia berbaring buka baju. Kau tak pernah buka baju dapat orang ramai. Sokan itu kan. Body kayak dok tu kan. Adalah penuh dia. Saya pun tak tahu. Itu istilah saya ni, Islam tu dah turun tak turun kan pakai itu. Kita bukan jantung ke bahagian ada. Taruh sini. Taruh ada gambar dia. Gambar sekaza macam ni lah. Tapi gambar tu bukan yang macam ni, gambar yang dia lain sikit tak putih ya. Mula dengar macam ni lah. Ya. Taklah saya tak ada buat mic tadi satu. Kalau buat mic dia boleh dengar kan. Dia dengar duk. Tapi bila dia amati tuan-tuan, bila saya sendirilah ni pada perasaan saya. Pada perasaan saya. Bila dia amati, dia berbunyi macam seakan Allah. Mula-mula kita rasa macam bunyi tak dapat pesan. Tapi bila dia amati, kita pun sadar. Oh, ini ada guru saya mengajar saya dulu, inilah dia. Saya tangkap pada yang baik. Itu kadang-kadang kita dulu ada guru kita mengajar dulu. Kan? Dia kata bukan jantung saja berzikir, bahkan sampai ke nadi-nadi kita pun berzikir. Nadi kita tu dia berzikir juga. Kalau tak percaya, cubalah dia bawa. Kan cubalah bawa kan. Rasa nadi itu, suruh nadi itu berzikir. Kalau sakit berdenyut sakit. Kalau kebas ke kaki, kebas ke berdenyut, cuba suruh bawa. Ya, kita ni khalifah. Kau khalifah memerintah orang yang lain dah kan. Hati kita ni memerintah yang lain. Hati ini segala-galanya. Kan? Cuba kita suruh. Ya, yang berdenyut tadi tu, kita suruh dia berzikir. Bawa dia berzikir macam mana hati kita berzikir. Allah, insya-Allah. Itu cerita-cerita tambahan lah tu ya. Kalau nak berbeza, alhamdulillah. Tak nak berbeza, insya-Allah mohonlah kepada Allah. Mudah-mudahan satu lagi sudah dapat kan. Macam kita semayang lah. Semayang. Saya sekarang ni dengan insya-Allah sampai
belajar dengan bab solat. Macam semaya, macam kita berzikir ni kan, kita tak pernah berzikir. Berzikir kita biasanya kita berzikir lepas solat kan. Astagfirullahalazim 3 lekok 4 lekok kan. La ilaha illallah 3 lekok 4 lekok. Baca Fatihah, baca ayat kursi, la rabbi subhanallah. Rajin kan baca Yasin sikit. Rajin lagi kan baca Al-Quran. Itu zikir-zikir juga semua tu kan. Jadi itu habis itu dia. Kemudian kita teruskan membaca. Ini pengalaman saya mau. Ya. Saya ni tak hebat tak ada tau. Tak ada hebat saya tau. Macam tuan juga. Saya bekerja. Bekerja kan bila dah bekerja ke kan, kita reka. Bila reka kan kita lupa. Kita lupa dengan Allah. Sekali-sekali kita ingat nama standar, kita bacalah doa. Sesekali ingat Allah kan. Nak makan, baca bismillah, berdoa lagi lah. Wah, anda tapung tangan kan. Tapung tangan lagi kan. Kadang-kadang terlupa juga. Nak keluar terlupa kita nak baca bismillah tawakkaltu Allah. Jadi itulah. Kita cuba bergantung pada Allah. Atas kurniaan Allah, atas rahmat Allah, Allah ingatkan kita supaya kita mengingati dia. Itulah kita banyak berdoa, ya. Kita banyak berdoa. Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Saya rasa saya dah bagilah ayat doa kan. Masa kita nak puasa tu kan. Itu pun dapat diamalkan, ya. Dapat diamalkan, alhamdulillah, ya. Mendapatkan perkara ini. Dapat diamalkan jadi daging kita, kan? Supaya kita berzikir atas kurniaan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Zikir ini merupakan satu kewajiban bagi kita mengingati Allah. Ya. Insya-Allah dapat. Jadi kita sambung ya. Dalam bab kedua ini iaitu maksud zikir sebenarnya iaitu penghayatan sepenuhnya tentang tuntunan zikir itu sendiri. Kita nak menghayati sepenuhnya tentang tuntutan zikir. Ya. Misal kata kita nak menyebut subhanallah, apa yang subhanallah? Kalau setakat sebut di bibir subhanallah, subhanallah, subhanallah. Ya. Dapat berkah juga. Tapi berkah itu tak penuhlah tu yang dibagi kan. Tapi kita kenangkan tentang penghayatan kita terhadap subhanallah itu sendiri. Maha suci Allah. Jadi kita menafikan Allah ini bersifat kekurangan, ya? Bersifat dengan sifat sempurna, ya? Alizat sifat dan af'alnya. Allah Akbar, ya? Dah 2 minggu Doktor lupa nak jalan gini. Dan semua perbuatan mendekatkan diri dengan Allah adalah zikir. Tapi syaratnya sesuatu apa yang kita buat, kita mulailah paling tidaknya dengan bismillah. Paling tidak ada bermula dengan bismillah. Paling tidak pun bermula dengan bismillah tawakkaltu Allah. Kita nak pula bismillah tawakkaltu Allah. Insya-Allah apa yang akan kita buat nanti insya-Allah dia dikira ibadat. Kita bekerja, tindak ke, kita bekerja di pejabat ke, kita bekerja sebagai pengarah ke, insya-Allah semua itu dikira ibadat. Jadi semua itu dikira zikir. Semua itu dikira zikir. Perbuatan-perbuatan yang kita lakukan selepas kita keluar rumah tadi baca bismillah tawakkaltu Allah dikira zikir, dikira ibadat. Di situlah kita mohon perlindungan pula, kan? Di samping itu kita mohon perlindungan juga. Mudah-mudahan kita ni selamat, 7 anggota kita selamat daripada
melakukan maksiat. Nah, ya susah nak jaga mata ni. Mata paling susah nak jaga. Mata kita ni. Sekarang ni keluar macam-macam yang dipandang. Ada benda yang harus dipandang, ada benda yang haram kita pandang. Jadi mudah-mudahan Allah berikan kita kekuatan, berikan kita keselamatan pada kita. Allahumma antas salam, aminkas salam, wa ilaika ya'us salam, wa hayyina rabbana bisalam. Ya, mudah-mudahan Allah memberi kita keselamatan, ya, daripada perkara-perkara yang tidak diredai oleh Allah. Ayat itu sebenar tu kan. Ayat itu sebenar dia tu memohon kita keselamatan kita semasa kita berada meniti titian sirat. Yang diajar di Musa lah. Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, kan? Kita minta Allah Subhanahu taala jalankan kita melintasi api neraka di atas titian tu. Bawah api neraka kita meniti. Kan? Minta Allah jalankan kita, disambut oleh pula Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menunggu di ujung sana. Dengan ucapannya Rabbis salim salim. Ya Allah, ya Tuhanku, selamatkan ya Allah, selamatkan ya Allah. Kan? Insya-Allah benar ya. Baik, contohnya ya. Contohnya bertemu dengan kawan dengan niat Allah juga. Ini contoh-contoh yang terdekatlah. Tapi kalau bertemu dengan kawan, ada tujuan kita nak apa? Nak menceritakan tentang hal orang, lah jadi dia. Sisilah jadi dia, ya, tak ibadat dah jadi dia. Jadi bertemu kawan kerana Allah. Kalau berkaitan dengan Allah Subhanahu taala. Contohnya ya, berbincang-bincang tentang ibu, ya, berbincang tentang program apa nak buat, berbincang, ya, nak ambillah kau sama-sama kau kan. Tak salah ya. Jadi merupakan zikir juga ya. Selain daripada itu mencari ilmu dengan niat kerana Allah. Alhamdulillah kita datang nak cari ilmu. Nak cari ilmu dan kita nak amalkan ilmu itulah. Mudah-mudahan Allah kurniakan kita dapat mengamalkan ilmu itu pula. Allahu Akbar. Itu yang sebaik-baiknya. Di sini alhamdulillah lah. Saya dengar air Senin malam Senin ada ya. Ada malam Senin di malam apa? Di mana tak sampai 3 hari ada yang majlis. Tak sampai 3 hari ada majlis. Manusia kalau 3 hari tak dapat nasihat daripada agama, dia akan jadi iman dia akan untuk menurutlah ya. Alhamdulillah ya. Banyak. Ya, jadi mencari ilmu dengan niat kerana Allah bukan zikir juga. Cari ilmu agama saja. Ilmu berkaitan dengan kehidupan. Ya? Ilmu berkaitan dengan kemarahan untuk hidup. Pun kalau kita kerana Allah, insya-Allah ya, Allah tunjukkan sebagai zikir juga. Dia mencari rezeki, ini biasalah, rezeki ya, biasa ya, bukan zikir juga ya. Baik, kita tengok satu surah, iaitu surah Al-Ahzab ayat 122. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu zkurullaha dzikran katsiran. Wahai orang-orang yang beriman, Allah bagi kita dengan panggilan baik-baik. Ya, wahai orang-orang yang beriman. Ya, uzkuru yang merah, uzkuru. Ingatlah kamu. Ya, banyaklah kamu ingat akan Allah, menyebut Allah. Ya, zikran katsiran, dengan sebutan yang banyak. Sebutlah Allah banyak-banyak. Saya suka hatilah ni. Saya pandang nanti saya suka. Saya pandang apa ni, tukang hantar ni adalah saya suka. Ya, semua saya suka. Jadi kita lah, masa kita berwuduk, minta maaf kita fungsi ya sama-sama ya. Minta maaf dia. Saya kalau tuan guru tanya saya suka betul lah kan. Kalau di masjid tembok tu,
Dan Tuan Rashid memang saya jadi mangsa. Ustaz Aziz, boleh tanya kan? Kita besok kali tadi akan dia, kita ambil wuduk, kita berwuduk, kita basuh muka, basuh tangan, kan? Dalam arti kata berwuduklah kamu dengan sempurna. Jadi macam mana jalan-jalan sempurna tadi? Agak-agaklah, agak sebutlah tak kisahlah. Ya, kita Allah dan Nabi menyuruh kita berwuduk dengan sempurna, kan? Naklah kamu berwuduk dengan sempurna. Barulah kita bila berwuduk dan sempurna, insya-Allah Allah akan bagi pula jalan-jalan untuk khusyuk dalam solat. Saya sekarang telah akan buat satu kata kaca berkaitan dengan khusyuk solat. Ini kunci tentang kunci lah ni. Ya. Saya rasa dengan masyarakat ni saya rasa mesra betul lah, kan? Boleh kita kongsi ilmu lah, kan? Jadi apa kan? Masa kita wuduk tak apa kita nak buat. Masa kita basuh muka ke, basuh tangan ke, doa bagus. Betul kata lagi doa. Tapi masalah kadang-kadang doa ni kita susah betul nak hafal. Hati kan, lintas hati. Ya Allah ya Tuhanku, kan? Gugurkanlah dosa-dosa kepalaku ya Allah yang berkaitan dengan fikiran yang tak baik-baik, kan? Itu salah satu doa dalam masalah ini, contohlah. InsyaAllah sampai besok kita belajar. Tapi ya, saya bagi jalan yang singkat dulu ni, yang paling ringan sekali. Masa kita berwuduk ni, ya, kena tengok betul-betul wuduk ni. Aurat tu dapat tutup. Kalau dapat wuduk ni sebaik-baiknya janganlah dalam tandas. Kan? Sepaling tidak je masuk kita basuh wuduk ni, ambas tangan, kita baca bismillah dan hati kita ingat Allah. Paling tidak. Kalau nak tambah lagi, tambah dengan salawat. Ya. Bila bersalawat, zikir Allah tadi, kita ingat Allah tak? Ingat Allah tak? Ingat. Iblis ingat Allah tak? Iblis ingat Allah tak? Ingat. Iblis ingat Allah. Iblis kenal tak dengan Allah? Kenal. Iblis ni apabila Allah jadikan dia beribadat di dunia ni berapa ribu tahun kan? Lepas tu naik ke masuk ke syurga berapa ribu tahun pula? Puluhan ribu tahun dia beribadat. Dia berzikir. Ibadatnya zikir lah. Saya kata dia berzikir dan dia mengenal Allah. Dia kenal Allah. Kita ni sebut boleh, ingat boleh, yang Allah ni. Mengenal Allah, ada yang rezeki kan, alhamdulillah dah, kan. Tapi iblis ni memang dia berzikir dan juga mengenal Allah. Sebab dia kata kan. Tapi dia tak mau tunduk pada Adam. Adam ni siapa? Manusia, makhluk Allah kan. Dia tak nak sujud kepada Adam. Tengok. Dan mulia, aku ni mulia. Aku dah beribadat beribu tahun. Sedangkan Adam ni baru dijadikan, kan? Masukkan kan pula aku nak sujud pada dia. Aku lagi mulia. Tengok sombong kan? Jadi bila kita berselawat tadi, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad, sekurang-kuranglah. Kalau naik ikut penghulu selawat, Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi barik wa sallim. Itu penghulu selawat namanya kan. Bila kita berselawat, insya-Allah Allah akan hindarkan iblis daripada kita dengan begitu.
Jadi itu maksud selawat itu maksud zikir juga tu. Allah jangan lupa, selawat jangan lupa. Empat dua ya. Dua ya. Allah jangan lupa, selawat jangan lupa. Dan kalau dapat masa berwuduk tu juga, tengok tuan-tuan, kadang-kadang rezeki masing-masing lah. Ini kita. Kadang-kadang Allah bagi kita 3. Basuh muka, basuh muka, kita astagfirullahalazim, selawat. Kemudian kita ingat Allah, astagfirullahalazim, selawat. 3 je kadang-kadang. Basuh pertama, tak ada yang lain kerana Allah, ingat Allah terus. Basuh kedua, astagfirullahalazim. Mudah-mudahan gugur segala dosa-dosa yang berkaitan dengan muka kita, mata kita, ya, mulut kita semualah, ya. Ambil sekali lagi sunat kan? 3 kali sunat, ambil sekali lagi kita selawat kepada Nabi Muhammad SAW. Berselawat pun boleh menggugurkan juga dosa-dosa dan dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala daripada hasutan syaitan. Ini kelebihan selawat. Selawat ya. Saya telefonlah dengan Allah yang punya kitab, ya, dapat saya cari pengarang ni siapa. Ya. Dia kata, "Ustaz, saya tulis saja Ustaz." Tengok dia tawaduk tu. "Saya tak tahu kelebihan selawat tu Ustaz." Nah, saya nak ambil sikit dalam tu. Saya faham, saya nak kongsi dengan di mana-mana surau atau mana masjid. Jadi 3 perkara. Allah, istighfar dengan selawat, jangan tinggal, ya. Lain kalau kita khusus ahli zikir. Ahli zikir ini termasuklah yang dikatakan ahli tarikat. Dia memang ada dia punya lafaz-lafaz apa zikir-zikir yang tertentu kan. Tujuannya tak ada lain, bukan nak mencari kekuatan, nak mencari supaya dia dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Akbar. Ya, jalan-jalan dikasihi Allah. Ya, kita bersebut Allah, Allah suka dengan kita tak suka kan? Bila kita sebut dia Allah, Allah suka dengan kita. Bila Allah suka dengan kita, bermakna kita sedang bercinta dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Akbar. Ya. Wahai orang-orang yang beriman, berzikirlah kamu, ingatlah kamu akan Allah dengan zikir yang banyak. Ya. Tak payah kira dah. Kalau nak kira, buat bulan tu kira lah. Tak apa kira lah. Ya. Ada yang Nabi Muhammad SAW, ya, yang diajar supaya kita mengira. Subhanallah 33 kali, Alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali, dan dilengkapkan dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu ada kaitan dengan fadilat kelebihannya. Baik. Tapi permasalahannya, kita beribadat nakkan fadilat ke nak akan macam mana? Kalau kita beribadat nakkan fadilat, bermakna kita masih lagi tertumpu kepada fadilat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajar umat dia bertasbih, bertahmid, bertakbir 33 kali supaya ada kegairahan untuk berzikir. Faham tak? Dia nak ajar kita supaya kita bergairah untuk berzikir. Tetapi kita sebaiknya kita letakkan kita berzikir itu bukan nakkan fadilat je. Kita nakkan Allah kasihkan kita dan juga Muhammad sallallahu alaihi wasallam kasihkan kita. Allah Akbar. Ya. Tapi jangan menafikan tentang ayat Quran. Nauzubillah kalau kita nafikan ayat Quran. Ya ayyuhallazina amanu zkurullah. Ingatlah Allah banyak-banyak. Ya, sebanyak-banyaknya. Ya. Kemudian wasabbihu bukrata wa asila, dan bertasbihlah. Saya dah cerita itu ya, bagaimana Profesor Kamal Ibrahim, ya. Seorang profesor, ya. Yang menggunakan sesuatu, ya. Tapi dia amal dia subhanallah.
Zikir dia subhanallah, 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 sampai meleleh air mata dia. Kalau kita berzikir nama air mata, alhamdulillah, itu satu punya Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, bukan dapat nak sengaja nak mengeluarkan air mata. Ya, mulai air mata bukan sengaja kita nak dapat keluarkan. Ya, itu punya Allah Subhanahu Wa Taala. Wasabbihu bukratan wa asila. Dan tasbihlah pada setiap pagi dan petang. Yang kilo, ya. Dia tak ada masuk. Tapi jangan pula kita salahkan. Ahli tarekat tu dia malam-malam Jumaat dia ada sekitar sana Ustaz. Malam-malam Jumaat kan dia berzikir. Dia berzikir kumpulan. Dia berjamaah. Dia berjamaah. Dia berhimpun. Dia ada guru dia yang membimbing. Kan? Janganlah kita nak pertikaikan pula kan. Sepatutnya kita meraihkan sajalah. Sebab benda tu baik kan. Jadi adalah berzikir pertama bersih diri, pakaian dan tempat berzikir. Okey, kalau orang kerja macam mana? Yang boleh tak berzikir? Kerja misalnya kata kerja pomen. Kerja pomen tahulah. Kan minyak dia dengan apa dia dengan kesantaian lah kan. Boleh tak berzikir? Boleh. Tapi ini adab yang paling baik sekali. Kalau kita berkebun jangan boleh tak berzikir. Sambil menyapu kita berzikir. Ada waktu dia berzikir sampai dia baca subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Ya, ini rezeki yang Allah bagi lah. Ya. Boleh tak? Boleh, tak salah dah. Ya. Kemudian mengawal suara agar tidak keras. Ini pun ada di waktu zikir kan ni. Ustaz, ahli tarekat dia zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah. Sampai satu kalau tengah-tengah kampung dia buat pilih kampung tengah. Kan? Dia menguatkan suara dia. Tarekat macam tu biasanya dia nak melawan jangan mengantuk. Ya. Jangan lalai, jangan jadi hati tu lalai. Kan? Tapi kita kawal suara kita jangan keras. Sebab Allah dengan mesra kita subhanallah, subhanallah, subhanallah dengan mesra ya. Macam kita zikir tadi kan? Zikir subhanallah, Allah mesra betul ya. Wasqur rabbaka fi nafsika tadarruan khifayata wa dunal jah minal qawli bil a'udhu wal asal wa la takun minal ghafilin. Isaluri dalam khutbah misalnya baca ni ya. Sebutlah nama Allah dalam hatimu, dalam hatimu. Orang tak korek tentang kasihan. Dalam hatimu dengan merendahkan diri. Dalam hatimu. Jangan kita nafikan dekat Al-Quran. Ni Al-Quran. Allah ajar kan? Allah ajar ni. Dalam hati. Tak semestinya, bermakna tak semestinya kita berzikir dengan suara. Tadi kan Allah Akbar. Ada yang sebut ada dengan suara, ada yang tak dengan suara. Tak berbalan tak ada dengan suara, kita dengar dia kan. Dalam hati lah tu. Ya? Bermakna kalau nak sebut dalam dengan mulut samakan dengan hati. Tapi jangan sebut sebaik-baiknya minta pada Allah. Jangan pada lidah saja. Malahan kita minta kepada Allah dengan hati. Ya Allah. Itu ada kaedah-kaedah yang saya ajar tadi, yang saya beritahu tadi. Macam mana nak hidupkan hati? Macam mana nak hidupkan hati? Hati susah betul nak zikir. Yang berzikir biasa bergut. Setelah cerita lagi macam mana saya dia itu pada permulaannya. Untuk mata kan lidah ke langit. Tujuannya lidah ke langit itu supaya lidah itu tidak bergerak jemput. Sudah rahsia dia. Lidah tu tongkat ke lidah ke langit. Tak kata bersyarah tu kata. So kalau tak ada rasa tak lama lagi tu kan. Tak tahu. Masalah tongkat ke lidah langit tu tak terasa pula tak lama kan. Tongkat ke langit, kemudian pandang, ya. Pandangan kita ni nur.
Allah kita bagi kita nur. Pandang kita ke hati. Pandang dengan hati. Permulaan pokekkan betul-betul. Dalam hati pokekkan. Ya. Sebab ada orang cerita dan Ustaz, saya susah betul. Susah betul. Sampai saya suruh, okey sekarang saya kau tulis Allah, cuba kau tengok Allah. Tengok tulisan Allah. Sampai diajar itulah. Kau tak dapat tak tahulah. Kan? Daripada permulaan memang susah. Okey kan? Okey dah mati. Ya. Lepas tu suara pekikan tu tak dengar. Cuma permulaan memecahkan hati supaya dia mula-mula berzikir. Lepas tu dia biasalah. Jadi permulaan kita buat Allah. Ya, Allah yang disebut Allah. Ya. Lepas tu bernafas la ilaha illallah, subhanallah, 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 subhanallah. Kata itu kan. Tapi biasanya zikir-zikir macam ni memang dizahirkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dizahirkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau rasa kita pagi, saya rasa ramai yang dah dapat dah, kan? Teruskanlah. Tapi kadang-kadang kita terlupa. Kata lupa, dilupakan oleh dunia sikit, kan? Mungkin sesuatu dalam dunia terlupa sikit. Tapi sebenarnya dunia kita jangan dengarkan pula. Ada orang asyik berfikir sampai dia dengar dunia tak boleh. Dunia keperluan baik. Tapi kita mencarinya dengan zikirullah, bermakna dengan ibadat. Menjadikan apa yang kita cari itu menjadi ibadat. InsyaAllah sampai ya. Okay. Dan sebutlah nama Tuhanmu dalam hatimu dengan merendahkan diri. Merendahkan diri. Kita ni tak ada apa-apa. Itu sebab Allah sebut dalam Quran, wa fi anfusikum afala tubsirun. Pada diri kamu, takkan kamu tak lihat? Kalau Allah katanya kan, takkan tak lihat. Pada diri kita tak ada. Satu-satu pun tak ada. Kita miliki kita, bukan milik kita. Ya? Semua milik Allah Subhanahu Wa Taala. Ya? Macam mana jantung kita tadi, kalau tak digerakkan oleh Allah, tak bergerak jantung tu. Sebab jantung tu tak ada mesin langsung. Tak ada mesin, tak satu mesin pun. Tak ada bateri, kecuali yang dah lama dibaterikan. Kalau tak ada mesin kan. Tengok bergeraknya mana. Ya? Kemudian ada ayat lain pula, la tadriku syai' illa biiznillah. La tadriku syai' illa biiznillah. Tidak bergerak sesuatu melainkan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Walaupun kita boleh gerakkan, tapi kalau tak digerakkan oleh Allah, jadi. Kalau kita bergerak, itu dah jadi aku yang gerak sendiri tu, aku yang gerak sendiri. Aku yang gerak sendiri. Habis. Itu jadi orang yang apa? Orang yang sombong. Ya. Itu sebab dia malam-malam Jumaat ke kita baca Yasin, minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yasin ni banyak ni kan. Kadang-kadang kita baca Yasin ni, kalau dapat setiap hari baca alhamdulillah. Tapi kadang-kadang masuk kita ni, itulah malam Jumaat tu kita baca Yasin kan. Mintalah dengan niat supaya apa? Supaya Allah lembutkan hati kita, supaya kita jangan sombong kepada Allah, kan? Afi anfusikum afala tubsirun, kan? Jangan sombong kepada Allah. Pada hati kita ni tadi Allah kurniakan kita dapat kita berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dapat berselawat kepada kekasih Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Dan mudah-mudahan kita minta kepada Allah dengan berkat Yasin kata baca tadi, kita ni Allah redha kita hidup di dunia ni. Dia kan? Kan? Dan merendah diri dan rasa takut. Rasa takut ni bukan boleh berbuat dah. Ada masa besok kita akan merasai rasa takut dengan Allah Subhanahu Wa Taala.
Sampai masanya, insya-Allah, ya. Itu memang dah janji Allah, ya. Kita manusia Allah kata tak terus dapat ainul yakin. Kalau siapa manusia yang dihidupkan oleh Allah sampai ainul yakin, itu memang taraf itu macam Nabi dan Rasul lah kan. Kita ni orang biasa. Dia dibagi yakin sikit sampailah taraf ainul yakin. Bila ainul yakin tu kita betul-betul merasai bahawa segala sesuatu tu milik Allah Subhanahu Wa Taala. Sekarang sambut saja boleh, tapi nak merasai itu, nak merasai, ya Allahu Akbar. Dan dengan tidak mengerahkan suara, bermesra-mesra dengan Allah. Itu ada kata kunci, ilahi anta maksudi waridaka matlubi. Ilahi anta maksudi waridaka matlubi. Mahabbata, ini mahabbataka. Minta kepada Allah supaya kita berdapat, kita bersayang-sayang dengan Allah, bermesra-mesra dengan Allah. Ya, ada kata kunci. Biasa kadang-kadang orang sebut sembahyang sebut tu, dan ada kita dengar kan, ya, tak maksud. Sebab dia nak maksudkan hati dia kerana Allah. Dia nak letak hati dia nak menghadap Allah, betul-betul menghadap Allah. Jadi menghadap Allah ni itu antara seseorang dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Macam Hadi. Hadi jangan hati dia dengan Allah saja. Orang lain tak tahu. Orang lain tak tahu. Dia sendiri yang dapat merasainya. Nak cerita sama orang lain pun tak dapat nak cerita macam mana rasa dia. Itu masa kita menghadap Allah tu, masa kita sembahyang. Macam mana kita rasa sembahyang? Macam mana rasa kamu sembahyang? Tak dapat kita nak cakap macam mana kita rasa sembahyang. Kan? So, rasa sembahyang ni, khusyuk kita ni, Allah saja yang tahu. Ya? Sebab sembahyang ni milik Allah. Milik Allah, bukan milik kita, milik Allah. Kita buat untuk Allah. Kita buat untuk Allah. Allahu Akbar. Ya? Baik. Dengan tidak mengeluarkan suara di waktu pagi dan petang, dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang lalai. Janganlah kamu masuk dengan apa tadi? Dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang lalai. Wala takum minal ghafilin. Allah bagi kita nasihat tu. Allah bagi kita nasihat. Nasihat apa? Jangan kau lalai kemudian. Mana kita jangan renggang dengan Allah. Hati kita kalau dapat dia, jangan renggang dengan Allah. Jika zikir secara berjemaah, ni secara berjemaah ni salah kan. Astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Hendaklah sama-sama, ya. Dan jangan terdahulu dan jangan kemudian. Ini biasa kita zikir ahlil la ilaha illallah, la ilaha illallah. Mendapat irama tu sama dia. Kan? Ada itu pula jangan la ilaha illallah. Ada sebab la illallah, la ilaha. Ada yang pun la ilaha illallah, la ilaha. Jadi irama tu tak sama. Bila tak sama tak ada tumpuan yang sama. Ya? Jemaah kita rugilah. Kan? Dia orang lain jangan dia lain jangan. Mendapat dia sama. Atau kalau tak sama dia macam tu juga yang diterima atau janganlah. Teruskanlah. Dan dalam keadaan sepi dan khusyuk. Bukan malam-malam, ya. Kalau nak bangun tahajud ke malam-malam, bangun ke malam-malam, kan? Dia duduk, sembahyang duduk, tahajud, sembahyang taubat ke, kalau sunyi, sunyi. Ada orang suka lagi gelap. Ada sembahyang pernah dan gelap tak? Ada orang suka dan gelap betul. Tanpa satu cahaya tak ada. Dia suka. Sebab hati dia terus kepada Allah SWT. Ada orang yang terang, lagi terang. Dia suka. Ini masing-masing punya lah yang Allah bagi. Ya?
Maksudnya bila terang tu, dia terasa apa yang dipandang tu semuanya terhujam kepada Allah Subhanahu Taala. Walaupun dia tengok depan tu ada kipas ke ada apa ke, dia terasa apa yang dirasa tu semuanya daripada Allah Subhanahu Taala. Walaupun perbuatan tu daripada manusia, tapi hak milik otak yang manusia yang cipta tadi adalah otak tu milik Allah Subhanahu Taala. Ya. Barang-barang berlipat pun daripada Allah Subhanahu Taala. Dan cuba dengan tunai apa sih? Cuma minit dia. Ini turun naik nafas ni. Kalau orang nak beramah lah. Turun naik nafas. Kita tuan-tuan umpan turun naik nafas ni 1 minit lebih kurang 17 kali naik, 17 kali turun. Ini bagi orang sihat. Orang tak sihat 20 kali dia. Itu lagi. Kan? Dia orang sihat ni. Orang sihat ni. Jadi 1 minit lebih kurang turun naik itu 34 kali. Kalau kita biasa, ya, kita dah biasa turun Allah, lepas Allah, turun betul, turun lepas, turun Allah, lepas pun Allah. Ada orang tarik, lepas Allah, tak kira macam mana nak bawa lah, ya. Jangan ingat yang lain juga lah. Ya. Kalau 1 jam, ini tadi kaedah kita tak pakai tasbih. Ini kaedah tak pakai tasbih lah ni ya. 1 jam 30 minit 60 minit kali dengan 34. Sebab 1 minit 34. 2040. Sebab Allah ni. Ya. 1 hari ya 2040. Bukan ini turun nafas naik ya. Turun nafas naik. 1 hari kita bernafas 24,480 turun naik. Ya. 1 hari 1 malam kita bernafas iaitu 48,960 turun naik. Ya. Tengok Allah. Macam mana nak jumpa Allah? 1 minit lebih kurang 195 kali. Ya. Turun naik. Allah, 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 Allah. Allah, Allah, Allah. Ya. Jika boleh alhamdulillah lah, kalau boleh alhamdulillah lah ya. Yang kedua, ya. 10 minit 1950. Kalau sehari semalam, ya, sehari semalam ni 280,800 kali. Allah. Banyak anu lagi. Ya. Tapi yang penting mohon kepada Allah. Allahumma inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Yang penting mohon pada Allah. Kalau nak bagus dia, sebutlah subhanallah sebagai mendapat Profesor terkenal. Memang berurusan. Ya? Memang berurusan pada keimanan kita, bukan pada kekuatan kita. Ya? Allah permudahkan segala-galanya. Moga pun sesuatu insya-Allah. Anak hati muda, nak muda, awal muda, banyaklah berzikir. Okay. La ilaha illallah. Ini la ilaha illallah. Mana tahu tuan-tuan nak ikut macam mana Imam Ghazali, ya. Dia ada zikir-zikir yang tertentu dalam jari kan. Nanti besok kita tengok, ya. La ilaha illallah 1 minit 65 kali. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah kan. 18 jam, 70,000 kali. Jadi kalau nakkan zikir 70,000, saya nak cuba. Ya Allah, aku mau puasa ni ya Allah, aku mohon pada ya Allah, puasa ni bagi aku kuatan ya Allah untuk aku berzikir 70,000 kali. Boleh tak kita menyanyikan tu? Kita puasa, kita minta pada Allah Subhanahu Wa Taala bagi kita kekuatan, ya, untuk kita berzikir 70,000 kali la ilaha illallah. Boleh tak? Tak salah. Boleh yang baik. Sebab kita tak pernah berzikir 70,000 kali. Okey. Macam mana cara dia? Buatlah. 1 jam 3,900. Yo, berapa sampai berapa? 1 jam 3,900.
Berdiri ke, duduk ke, tidur ke, melentang ke, baring ke, zikir la ilaha illallah terus. Naik kereta ke, dari sini balik ke Johor 2 jam kan, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, apa dah dah. 2 jam lama dah kan. Tak semesti kita duduk di atas tempat di atas sejadah. Ya. Berbuat perumpamaan orang yang berzikir ya dengan tidak berzikir bagaikan hidup dan mati. Ini hadis riwayat Bukhari. Hadis ini biasalah kita dengar ni ya. Hidup dan mati maksudnya persoalan hati. Ini berkaitan dengan hati ya. Hati kita kalau tak berzikir katakan hati mati. Hati mati ya. Bila hati mati susahlah. Nak buat baik pun susah kan. Ya alhamdulillah kita Allah kurniakan kita hati yang lembut. Dan orang yang hatinya mati biasanya melakukan kerja kurang berarti penduduknya. Tapi kalau hati dia hidup biasanya dia buat pekerjaan yang baik, tertib ya, dan diridai Allah ya. Perbuatan tu ya, Allah tunjukkan dengan ganjaran pahala. Jadi saya rasa cukup setakat ini. Bismillahirrahmanirrahim kan. InsyaAllah bersama lagi akan datang ya. Ini semuanya ada 71 tersebut ya, 71 baru sampai 17. InsyaAllah ada masa lagi satu lagi ya. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma kunna اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا أرحم الراحمين ارحمنا يا أرحم الراحمين ارحمنا يا أرحم الراحمين ارحمنا. الحمد لله الذي أعطانا وما ابتلانا وغفرنا على برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله عليه وسلم محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين.